Okey, salam dan salam sejahtera. Ramai walaon yang tak senang duduk hari ini, begitu juga dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, begitu juga dengan Hadi Awang, begitu juga dengan Muhyiddin Yassin. Mereka-mereka ini yang cuba merancang untuk merampas kerajaan, yang cuba untuk menggulingkan kerajaan yang ada dengan berbagai-bagai cara untuk memperandakan negara agar ekonomi tidak kukuh, dan akhirnya yang mendapat input adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi saya amat merasa bahagia hari ini. Saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu Sultan Ibrahim petang ini, dan menyembah maklum beberapa urusan penting negara terkait dengan urusan kerajaan dan permasalahan banjir. Dan seusai itu saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengiringi Baginda Tuanku untuk bersantap tengah hari di restoran Asam Pedas Botak di Johor Bahru. So, restoran Botak ni menjadi orang kata trending lah sekarang ni, sebab Baginda Sultan dan yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun bersantap di situ. Apa yang saya lihat di sini, gambar-gambar ini juga telah pun menjadi trending di media sosmed hari ini, dan yang mana keakraban yang diperlihatkan Baginda Sultan ataupun Baginda Tuanku amat jelas dalam mereka untuk membangunkan negara dan kepercayaannya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara sebagai Perdana Menteri. So, saya lihat daripada sisinya begini, tidak ada harapan lah untuk walaon, untuk PAS Bersatu dan Mahathir untuk nak cuba nak gulingkan kerajaan yang ada hari ini. Kalau kita tengok titah yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum menjawat jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong pun telah pun memaklumkan tak ada lagi Baginda Sultan ataupun Baginda Yang di-Pertuan Agong nak melihat kepada SD nak menjatuhkan kerajaan, yang mana Yang di-Pertuan Agong berharap kerajaan yang ada hari ini terus kukuh dan akan sampai satu penggar dan berakhir sehingga berlakunya PRU ke-16. Ini adalah harapan tuanku Yang di-Pertuan Agong So, kita lihat politik-politik yang cuba hendak dibuat oleh PAS dan Bersatu ini, mereka akan gunakan cerita demokrasi lah, seperti mana yang lepas apabila mereka berjaya untuk mempengaruhi Tun Dr. Mahathir Mohamad yang waktu itu dah nyanyuk, yang pada saya Tun ni mudah terpengaruh dengan janji palsu dan akhirnya dibohong oleh mereka. Tun pun meletaklah jawatan, konon-kononnya nak buat kerajaan apa tak tahu. Lepas tu tumbang dan akhirnya tak cukup sokongan untuk dia nak tumbuhkan kerajaan semula. Itu kebodohan yang nyata lah. Dalam politik Tun Dr. Mahathir Mohamad lah, menurut saya itulah kegagalan yang Tun akan bawa sampai ke mati kekesalannya, iaitu meletak jabatan Perdana Menteri yang tak ada hala tuju, dan akhirnya dia sendiri tidak dapat sokongan daripada rakyat. Dan kita boleh tengok sehinggakan dia tubuh Parti Pejuang itu pun tak dapat manfaat dan dia sendiri kalah di Langkawi. So, itulah. Dan hari ini kita tengok apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, tetap juga Tun tidak berpuas hati. Dan kalau kita lihat pula, Hadi Awang ni memang sakit hati sangatlah, sebab dia sebagai Presiden PAS berjaya dapat 42 kursi hasil daripada jual agama, menipu rakyat, rasuah, pengundi, akhirnya boleh dapat banyak kursi lah. Tetapi Hadi Awang memang sangat sakit hati lah sebagai ketua parti, tak dapat jadi duta khas syarat menteri. Lepas tu dia lihat seolah-olah gagal lah, sebab menang banyak kursi tapi tak dapat jadi kerajaan. Ini yang PAS sendiri jadi bengong sekarang ni. PAS merasakan bahawa dulu mereka ada 18 kursi dia jadi kerajaan. Ini tiba-tiba 42 kursi tak jadi kerajaan. Jadi mereka sakit hati sangatlah, betul-betul sangat sakit hati, kerana di PRU ke-15 ini PAS yakin bahawa mereka akan jadi kerajaan, dan PAS yakin bahawa mereka akan jadi menteri tahu. Dan mereka dah tahu dah, mereka dah plan dah, wah kalau dapat jadi menteri ni gaji besar, ada pengiring, ada semua kerajaan semuanya, ada peruntukan dan sebagainya. Ini adalah yang sudah pun plan dalam kepala-kepala pemimpin PAS ini.
Sebab itu bila tak jadi itu meroyanlah mereka sekarang ni. Mereka nak tumbangkan kerajaan di sekerat jalan. Demokrasi sikitlah pas. Kalau dah tak cukup bilangan tu, carilah cara lain. Carilah kursi dekat rumah Hadi ke, rumah Muhyiddin ke. Kan banyak kursi tu, tinggal nak ambil je. Ambil, bawa pergi parlimen tu, cukupkan kursi. Lepas tu kumpullah SD lagi. Buat-buat bersatu ni dan PAS ni, mereka sendiri yang sama-sama meluluskan RUU anti lepak parti. Lepas tu mereka sendiri yang khianat RUU anti lepak parti itu. Mereka sendiri yang nak tubuhkan kerajaan melalui perkara-perkara yang mereka sengaja lompangkan dalam RUU anti lepak parti itu. Lepas itu bila berlaku kena batang hidung mereka, sakit kepala dia. Lepas tu Muhyiddin sendiri terpaksa lah buat mesyuarat khas tergempar untuk membuat pindaan kepada perlembagaan parti mereka sebab ada kelompangan di situ. Mana tak dapat lagi nak didakwakan 6 orang tu. Kalau nak dapat didakwa pun 6 orang yang dah melompat tu pun sampai PRU ke-16 dah tak berlaku dakwaan tu. Mereka dah bukan jadi ahli parlimen. Kalau mereka jadi ahli parlimen pun, penggal mereka yang telah pun mereka khianati Perikatan Nasional ni pun ataupun Berhati Bersatu ni pun sudah habis. So tak ada gunanya lah. Sekarang ni dah ada 2 tahun, masuk tahun ketiga, lepas tu masuk tahun keempat, tahun kelima dah pilihan raya. Delay kes habislah. Jadi mereka sendiri buat masalah, lepas tu nak salahkan orang. Padan muka mereka. Siapa suruh buat kelempangan dalam benda tu? Tengok mereka sendiri dah berjanji bahawa kita dalam PRU ke-15 tu kita akan bertanding melalui komponen parti. Lepas itu mana-mana parti yang ingin bergabung untuk nak menubuhkan kerajaan harus melalui en blok. Maksudnya kumpulan parti dan tak boleh perseorangan. Dan yang kedua, tak boleh guna SD lah hantar ke istana. Kerana sebelum itu dah pernah menipu. SD yang pertama yang Muhyiddin hantar untuk nak jadi Perdana Menteri itu adalah SD menipu, tau. Kenapa saya kata menipu? Tak cukup orang. Macam mana kalau kita tengok Muhyiddin jadi Perdana Menteri itu waktu dia tak cukup orang lepas itu satu persatu ahli parlimen parti keadilan menyokong dia baru cukup. Kita menjadi kerajaan, Muhyiddin jadi kerajaan waktu itu, Pakatan Harapan ada kerusi 108 ataupun 1010 macam tu. Jadi kita hanya kurang 3 ahli parlimen untuk membentuk kerajaan, iaitu majoriti mudah 112. Bayangkan, ini kerajaan Muhyiddin ini adalah satu kerajaan yang betul-betul paling lemah di dunia. Sebab tu dia tumbang. Jadi Hamidi tarik sokongan aja dia pun tumbang. Tak macam sekarang ni 2/3 majoriti. Dan kerajaan Muhyiddin ni kita kena tahu bila dia tak cukup 2/3 majoriti, apa berlaku? Dia tak boleh meluruskan rang undang-undang sebab kebanyakan rang undang-undang membabitkan kesejahteraan rakyat ni memerlukan 2/3 majoriti. Jadi Muhyiddin jadi Perdana Menteri makan gaji buta lah bersama dengan barisan menteri dia, bahas usul dekat parlimen bukan boleh menjadi satu agenda penting. Jadi banyak perkara yang orang kata merugikan negara lah. Jadi kerajaan perhabiskan beras kerajaan Muhyiddin lah. Itulah dia punya cerita, panjang lah cerita di situ. Tapi hari ini saya nak cerita berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong ni. Mahathir memang tak boleh tidur lah. Kita tahulah hubungan Istana Johor dengan Mahathir ni memang daripada dulu dah tak sehaluan. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada dulu sebelum kita jadi kerajaan pun banyak raja-raja Melayu yang suka, dan kita tengok Sultan Johor pun sebelum itu, yang sebelum ini dipersoalkan oleh rakyat berkenaan dengan isu kasut lah, kereta lah dan sebagainya, dihadiahkan oleh Sultan Johor kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya semua walaun senyap. Tapi bukan kepada Tun, bukan kepada Hadi Awang. Sebab tu Sultan Johor banyak penceramah-penceramah daripada geng-geng PAS ni tak boleh berceramah dekat Johor. Lepas tu kita tahu juga Muhyiddin ni ada masalah lah dengan negeri Johor sebab tu Muhyiddin jadi Menteri Besar Johor dahulu. Jadi tiga-tiga orang penduduk ni yang jadi ketua dekat pembangkang sekarang ni yang duk mengasut rakyat, nak merampas kerjaan ingat senang.
Jadi itulah ulasan saya yang tidak seberapa ni. Saya harap memberi manfaatlah pada walaon. Walaon janganlah menangis. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Dan Assalamualaikum. Thank you.